Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Rohaya binti Talib, Guru Mata Pelajaran Pengajian Perniagaan Kertas 1. Hari ini kamu akan bersama-sama Cikgu untuk menerangkan salah satu daripada subtopik bab pemasaran, iaitu kitaran hayat produk. Sebelum kita melangkau lebih jauh, apakah itu kitaran hayat produk, kita perlu mengetahui apakah maksud produk. Produk ialah sesuatu yang ditawarkan di pasaran dalam bentuk barang atau perkhidmatan yang menarik minat sasaran pelanggan untuk membeli dan menggunakan produk yang ditawarkan oleh pemasar. Produk memiliki faedah psikologi dan juga faedah fizikal bagi memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Produk terbahagi kepada dua, iaitu produk fizikal dan produk perkhidmatan. Bagaimana untuk membezakan produk fizikal dan produk perkhidmatan? Mari kita lihat di sini. Produk fizikal sifatnya adalah ketara, boleh disentuh. Contoh yang saya nak beri di sini ialah, di antaranya ialah handbag ini yang dikeluarkan oleh pengeluar. Handphone ini, ya, kita boleh sentuh dia. Ya. Dan juga barang makanan seperti popcorn ini. Ya, terdapat banyak produk-produk di pasaran, di antaranya kereta, motosikal dan sebagainya termasuk dalam produk fizikal. Sementara produk perkhidmatan ialah bersifat tidak ketara. Dia diberikan secara langsung kepada pelanggan. Pemasar perlu memiliki kemahiran dan kepakaran untuk memberi kepuasan kepada pelanggan. Sebagai contoh, tukang gunting tidak menjual gunting, tetapi dia memberikan kemahiran dan kepakarannya menggunting pelanggan berdasarkan kehendak pelanggan. Juru kamera tidak menjual kamera, tetapi dia memberi perkhidmatan mengambil gambar pelanggannya berdasarkan kehendak pelanggannya. Okey. Semua produk fizikal yang saya nyatakan tadi akan mengalami satu proses yang kita panggil proses yang dipanggil kitaran hayat produk. Apakah yang dimaksudkan kitaran produk? Kitaran produk ialah satu proses yang perlu dilalui oleh produk fizikal baru yang dikeluarkan oleh pengeluar, akan melalui peringkat-peringkat tertentu dari mula dia dikeluarkan sehinggalah produk itu tidak lagi dikeluarkan oleh pengeluar. Setiap produk mestilah melalui 4 peringkat, iaitu peringkat pengeluaran, peringkat pertumbuhan, peringkat kematangan dan peringkat kemerosotan dari sudut jualan dan keuntungan. Usaha-usaha pemasar melaksanakan campuran pemasaran yang terdiri daripada 4 unsur. Apakah unsur-unsur tersebut? Iaitu produk dari sudut kualiti dan kuantiti, saluran agihan yang digunakan bagi menyampaikan produk daripada pengeluar kepada sasaran pelanggan, penetapan harga dan strategi promosi bagi memperkenalkan produk itu, kewujudan produk di pasaran hinggalah mengekalkan sel pasaran produk di sasaran pasaran. Marilah kita lihat gambar rajah atau kelok kitaran hayat produk. Pada peringkat yang pertama, dia panggil peringkat pengenalan. Pada peringkat yang kedua, dia panggil peringkat pertumbuhan. Pada peringkat yang ketiga, dia panggil peringkat perkembangan. Dan pada peringkat yang keempat, dia panggil peringkat kemerosotan. Sementara kelok yang melengkung dipanggil kelok jualan atau kelok kitaran hayat produk. Sebelum kita melangkau lebih jauh, marilah kita lihat satu persatu apakah yang terkandung di dalam peringkat pengenalan. Apakah yang terkandung dalam peringkat pengenalan? Peringkat pengenalan pada produk baru di pasaran. Produk ini baru dipasarkan di pasaran di mana pelanggan belum mengetahui kewujudan produk di pasaran. Jualan dan sel pasarannya sangat rendah, sebab produk tidak lagi dikenali di pasaran. Kos unit pengeluarannya sangat tinggilah disebabkan hasil jualan tidak dapat menampung kos pengeluaran.
Ada kalanya syarikat tidak mengalami keuntungan atau sedikit dan kerugian. Kos pelaburan promosinya tinggi ya untuk mengadakan pengiklanan dan sebagainya lah bagi memberitahu pelanggan tentang kewujudan produk di pasaran. Kos saluran agihan yang digunakannya juga adalah tinggi. Pada tahap ini, pesaing tidak lagi memasuki pasaran, di mana tahap persaingannya adalah rendah. Promosi yang agresif perlu dijalankan bagi memperkenalkan, memberitahu dan memujuk pelanggan kewujudan produk berada di pasaran. Seterusnya, kita melihat peringkat pertumbuhan. Pada peringkat ini, produk telah dikenali di pasaran dan promosi telah wujud dan wujud permintaan di kalangan sasaran pelanggan. Jualan mula meningkat sedikit demi sedikit. Sel pasaran dan jualan juga telah meningkat dan kos pengeluaran mulalah menurun. Persaingan mula memasuki pasaran dengan melakukan inovasi dan juga menambah nilai produk bagi tujuan untuk persaingan di antara pesaing-pesaing di pasaran. Promosi yang dijalankan perlu ditingkatkan dan inovasi produk juga perlu dijalankan bagi tujuan menguasai pasaran sedia ada dan inovasi tadi untuk bersaing di antara pesaing yang ada di pasaran. Seterusnya, peringkat kematangan. Peringkat pertengahan pada tahap ini persaingan sangat tinggi kerana pesaing telah tahu kewujudan barang dan mereka melakukan inovasi pada produk masing-masing dan produk pesaing ini menjadi barang pengganti kepada produk yang dikeluarkan oleh syarikat. Produk ini telah mula dikenali di pasaran. Kadar pertumbuhan jualannya telah meningkat. Kadar pertumbuhan jualan meningkat bermaksud di sini berlaku peningkatan ke atas keuntungan atau keuntungan pada tahap yang stabil. Pada tahap ini, syarikat akan memiliki atau menerima aliran tunai dan kuantiti jualannya yang tinggi. Kos seunit pengeluarannya sangat rendahlah disebabkan hasil jualan tadi telah meningkat, keuntungan telah meningkat, maka boleh menampung kos pengeluaran syarikat. Keuntungan seperti yang saya kata tadi, keuntungannya yang dicapai oleh syarikat berada pada tahap yang stabil. Walau bagaimanapun, sampai satu peringkat, dia mencapai satu peringkat maksima, maka dia akan menurun sedikit demi sedikit. Pada masa yang sama, keuntungan juga akan menurun. Usaha-usaha pemasar melaksanakan campuran pemasaran pada peringkat ini perlu dipergiatkan. Bagi pemasaran, contoh usaha campuran pemasaran, contoh mengadukan promosi bagi tujuan untuk menarik pelanggan tetap atau pelanggan setia membeli produk tersebut. Syarikat juga perlu melakukan inovasi pada produknya untuk mengatasi pesaing. Pada peringkat yang terakhir ialah peringkat kemerosotan. Pada peringkat ini, tahap persaingan sangat tinggi. Berlaku perubahan cita rasa dan berlaku juga kemajuan teknologi. Disebabkan produk telah ada lama di pasaran, maka pesaing-pesaing melakukan perubahan teknologi. Berlaku juga inovasi produk yang sangat cepat dan telah wujud barang pengganti yang lebih baik daripada produk syarikat. Sel pasaran sikit sedikit akan menurun hingga sampai satu tahap akan sifar. Ini bermakna jualan menurun, maka syarikat juga keuntungannya menurun, kos unit produk akan meningkat. Jualan menurun ke tahap sifar, maka keuntungan juga menurun dan ada kalanya akhirnya syarikat mengalami kerugian, segmen yang lemah terpaksa ditinggalkan. Untuk kekal di pasaran, syarikat perlu menjalankan R&D atau penyelidikan dan pembangunan untuk mengubah reka bentuk produk atau menggantikan produk yang lama kepada produk yang baru. Sasaran pelanggan mula jemu atau cita rasa mereka telah berubah. Promosi yang dijalankan lebih kepada menghabiskan stok produk di pasaran. Pada satu tahap, produk lagi tidak boleh dikeluarkan. Tidak boleh dikeluarkan kerana tidak ada permintaan. Pelanggan sasaran tidak mahu beli sama ada tidak ada permintaan atau pasaran tempatan telah jemu ataupun tepu. Maka syarikat perlu mencari pasaran menimbul yang lainlah. Pada tahap ini, maka tamatlah
kitaran hayat produk yang dikeluarkan oleh syarikat tadi. Ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel SCS Setiawan. Terima kasih.